Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama-sama pada malam ni menyambung perbahasan kita daripada risalah Mukhtasar Mazhab Aqidah dan Firqah Umat Islam, yang mana sebelum ni kita dah bahaskan 3 kumpulan ataupun 3 firqah yang dimulai dengan mazhab salaf. Seterusnya kita dah bahas yang kedua ialah al-Asy'ariyah, dan yang ketiga perbahasan kita ialah al-Maturidiyah. Jadi 3 kelompok ini ataupun 3 kumpulan ni dah kita bahas, dan perbahasan kita bukanlah perbahasan yang mendalam untuk kita bahas pada perkara-perkara yang teknikal, contoh yang ada dalam Asy'ariyah dan juga yang ada dalam Maturidiyah. Sebab kalau kita nak tengok masalah teknikal dalam mazhab salaf, ianya tak banyak, sebab ianya berlaku pada zaman Nabi masih hidup dan juga pada zaman sahabat, seterusnya kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sampailah kurun yang ke 300 hijrah bagi yang mengikut kaedah mazhab tersebut. Dan kita dah bahas Asy'ariyah, dan kita pun tahu Asy'ariyah ni dia keluar pada tahun ataupun kurun yang keempat hijrah, sebab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu dilahirkan di Basrah pada tahun 260 dan wafat pada tahun 330. Maknanya antara kurun ketiga dan juga kurun keempat kumpulan ini ataupun mazhab ini mulai keluar. Dan yang ketiga yang kita bahas ialah Al-Maturidiyah, iaitu dinisbahkan kepada Muhammad bin Mahmud Abu Mansur Al-Maturidi, yang dilahirkan pada tahun 332 Hijrah. Dan akhirnya daripada 2 kelompok besar ini keluarnya satu istilah yang selalu didengari, khususnya kita di Malaysia ni, iaitu aliran Asy'ariyah wal Maturidiyah, gabungan di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kita dah bahas 2 tu, yang mana perbezaan ketara antara Asy'ariyah dan Maturidiyah ni ialah Asy'ariyah itu memperkenalkan 13 sifat, dan Maturidiyah dia sebut 7 sifat, digabungkan jadi 20 sifat yang kita kenali dengan pengajian sifat 20 itu, yang mana ianya telah dibawa oleh satu orang tokoh yang bernama Al-Imam As-Sanusi. Dia yang menggabungkan 2 kaedah daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan akhirnya keluarlah satu aliran, nama dia aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Malam ini perbahasan kita yang diletakkan oleh penulis hafizahullah taala ialah satu istilah yang agak sensitif. Saya nak sebut perkataan ni pun nak tarik nafas berapa kali tak tahulah. Iaitu Al-Wahhabiyah, sebab dia letak juga dalam buku ni.
dia tulis mazhab Wahabi. Jadi malam ni perbahasan kita ni mungkin kita akan sentuhlah banyak isu-isu yang sensitif. Terutamanya kita di Perlis ni memang tertampal siap pada kita gelaran ini. Dan gelaran ini mempunyai perbezaan pada setiap fasa dan zaman. Dan kalau kita bahas dengan akademik, malam ni kita nak bahas secara harmoni dan bahas secara jelas fakta-fakta yang disebut. Dan kita dah sebut buku ni ditulis oleh siapa? Buku ni ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Saya sengaja bawa buku ni untuk tengok apa yang beliau sendiri sebut, dan beliau ialah satu orang yang ada ketokohan di negara kita ni. Apa yang dia sebut tentang Al-Wahhabiyah. Kita baca, saya nak baca dulu teks dia. Supaya orang tak kata kita bawa teks lain. Kita tengok teks dia. Mazhab Wahabi yang tersebar di Arab Saudi dan beberapa daerah dalam dunia Islam yang ditaja oleh pemimpinnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah penerusan daripada apa yang dibawa oleh Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah. Itu yang dia sebut. Jadi kita boleh tengok, yang orang duk sebut Wahabi ni nisbah kebiasaannya. Nanti saya akan sebut penisbahan sebenarnya pada siapa. Nisbah yang berlegar di kalangan masyarakat ni ialah satu aliran yang dibawa oleh satu orang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan kata Tuan Guru ni, dia kata ianya ialah penerusan daripada apa yang dibawa oleh Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah. Imam Ahmad tahun 241 Hijrah dia wafat, Ibnu Taimiyah sekitar kurun yang ke-8. Maknanya Imam Ahmad dah ada idea ni. Sebab tu kalau ada orang kata Al-Wahhabiyah ni ialah satu aliran yang baru keluar di akhir-akhir ini, maknanya tak tepat. Sebab tuan buku ni kata ianya ialah penerusan daripada Imam Ahmad. Jadi ianya diambil daripada imam mazhab yang 4, dan Imam Ahmad ni ialah imam yang muktabar di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mungkin sedikit ada perselisihan di kalangan sebahagian ahli ilmu, sama ada nak menerimanya ataupun nak menolaknya. Tapi yang pasti kita tahu beliau ialah salah seorang tokoh yang banyak jasanya kepada umat ini, dan juga salah seorang tokoh yang telah memberi sebahagian besar daripada ilmu kepada umat ini, terutamanya dalam risalah beliau, dalam tulisan beliau, kitab beliau iaitu Majmu' Fatawa, dan telah melahirkan anak-anak murid yang hebat. Antaranya ialah Ibn Kathir, antaranya ialah Imam Az-Zahabi, antaranya ialah Ibn Qayyim. Ini ialah anak-anak murid kelahiran daripada Ibnu Taimiyah. Walaupun Ibnu Taimiyah tu tidak berkahwin, dia tidak mempunyai anak, tapi dia ada anak-anak murid yang menjadi penerus kepada ilmu beliau. Dan anak-anak murid beliau terdiri daripada aliran mazhab yang berbeza-beza. Maknanya ada yang bermazhab fiqh, yang ni Syafi'i, yang ni Hambali, dan ada juga yang berpegang dengan aliran Asy'ariyah sebahagiannya. Jadi itu benda yang kita boleh tengok daripada apa yang disebut oleh penulis, iaitu mazhab yang dinamai dengan mazhab salaf. Maknanya Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah ni dia orang bawa mazhab salaf yang dah kita bahas pada yang pertama. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah mendapat suatu kekuatan apabila beliau bergabung bersama dengan Ibn Sa'ud yang pada akhirnya berjaya merampas kuasa di semenanjung Arab dan membentuk kerajaan yang bernama Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah ataupun Kingdom of Saudi Arabia dalam bahasa Inggeris dia. Maknanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bersama dengan Bani Sa'ud, ataupun dia sebut sini ialah Ibn Sa'ud. Orang yang ada buku ni saya angkat nak bagi orang tengok betul ke buku TGHH, betul buku dia. Memang buku dia. Saya tak ambil, bukan kata saya plagiat apa semua. Itu memang tulisan dia, dan ini ialah apa yang beliau kuliahkan di Terengganu dalam siri kuliah beliau di setiap Jumaat di Masjid Rusila di kampung beliau sendiri. Dan ini ialah fakta yang beliau sebut. Jadi dia sebut sini, dia kata bergabung dengan Ibn Sa'ud. Orang yang ada buku ni dia boleh cek, dia silap eja, dia tulis Ibn Mas'ud, bukan Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud tu sahabat Nabi.
Mustahil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bergabung dengan sahabat Nabi sebab dia tahun 1000 Hijrah. Ibn Mas'ud ni lagi jauh. Cuma yang tepatnya lah Ibn Sa'ud. Itu ialah nama betulnya. Malangnya perubahan yang dilakukan mengikut peta barat bagi menjatuhkan kerajaan Islam Uthmaniyah dan menghapuskan khilafah yang menjadi kuasa besar yang menaungi dunia Islam, dan akibatnya umat Islam lebih parah perpecahannya sehingga kini dan terus menjadi permainan musuh yang menjajah. Ini kata penulis. Pada waktu berlakunya pertembungan di antara kerajaan Turki Uthmaniyah yang berpusat di Turki dan juga raja-raja, ketua-ketua kabilah, orang-orang yang berpengaruh di tanah Arab ataupun di Hijaz. Sebab pada waktu ni kalau kita tengok, ramai tokoh yang nakkan supaya tanah Hijaz ni tidak lagi dikuasai oleh Khalifah Turki Uthmaniyah. Sebab orang-orang Arab, mereka pada waktu itu telah dipropagandakan oleh pihak barat, khususnya British, yang telah memprovok orang-orang Arab ni untuk, orang kata apa, tak suka kita ni diperintah oleh bangsa Turki. Sebab Turki ni dia bukan Arab. Arab panggil Turki ni Al-Atrak. Cuma kita tengok muka Turki dengan muka Arab Saudi ni lebih kurang sama. Tak pun, dia bangsa yang berbeza. Dia duduk di kawasan yang berbeza. Jadi bila mana propaganda tu dibuat, sebahagian daripada pembesar-pembesar di Hijaz, diorang nak dapatkan kuasa pemerintahan itu daripada pihak diorang sendiri. Diorang tak nak bersama dengan Turki Uthmaniyah. Selain pada Ibn Sa'ud pada waktu ni, antara tokoh yang besar juga pada waktu tu yang telah terkena propaganda barat ialah Sharif Hussein. Sharif Hussein ni ialah susu galur nenek moyang kepada Raja Jordan hari ini. Itu ialah penguasa kepada kerajaan Hijaz dulu, sebelum ada Arab Saudi. Dulu nama dia cuma Hijaz, iaitu merangkumi Mekah, Madinah dan beberapa wilayah. Tak ada lagi nama yang namanya Arab Saudi, tak ada lagi yang namanya Jordan pada waktu itu, tidak ada. Dan berlaku pertembungan. Cuma kebetulan menang rampasan ini, pertembungan antara Ibn Sa'ud, Abdul Aziz Ali Sa'ud dengan Sharif Hussein. Pertembungan itu berlaku dan akhirnya menang kepada Ibn Sa'ud, tak menang kepada Sharif Hussein tu. Jadi Sharif Hussein telah diberikan sepotong tanah yang tandus bahagian daripada Syria yang namanya Jordan. Dulu tak ada lagi Jordan, lalu diberi namanya Jordan. Potongan tanah itu, yang kata negara-negara Jordan hari ini, tempat saya belajar dulu ni, itu ialah hadiah British kepada Sharif Hussein. Orang-orang yang belajar Jordan, dia boleh tengok muka Sharif Hussein ni di duit 1 dinar Jordan. 1 dinar Jordan tu muka Sharif Hussein moyang, dan dia ni keturunan Nabi lah. Sharif ni lah keturunan Nabi. Memang betul dia Arab keturunan Nabi. Kita tengok apa lagi yang disebut sini. Kata penulis disebut sini, malangnya perubahan dilakukan mengikut peta barat bagi menjatuhkan kerajaan Islam Uthmaniyah dan menghapuskan khilafah yang menjadi kuasa besar yang menaungi dunia Islam, dan akibatnya umat Islam lebih parah perpecahan sehingga kini dan terus menjadi permainan musuh yang menjajah. Ini pandangan penulis. Dia kata kerana berlakunya pertembungan ni, perpecahan dalam kalangan umat Islam makin bertambah. Mazhab Wahabi, saya kurang bersetuju dengan istilah yang digunakan mazhab Wahabi ni. Sebab Wahabi ni kita boleh tengok dalam berbagai-bagai angle. Angle tanah Melayu lain, angle zaman itu lain, sudut zaman tu lain. Cuma kalau nak nisbahkan sebagai mazhab, dia tak boleh kata mazhab lah, sebab dia bukan mazhab akidah, dia pun bukan mazhab fiqh. Sebab dia dah sebut, jadi penulis pun dah sebut, ini ialah penerus kepada Imam Ahmad. Jadi dia orang ni dari segi fiqh, dia orang menggunakan fiqh Hambali, dan dia orang bawa idea mazhab Hambali itu dalam akidah. Idea yang sama, cuma mungkin pelaksanaan itu berbeza untuk waktu itu. Jadi kita tengok mazhab Wahabi dengan tegasnya mengemukakan 2 prinsip yang penting, iaitu tauhid yang bersih dari sebarang syirik dan menyerang sebarang bentuk perkara yang dianggap bid'ah. Ini
Dua idea gagasan yang dibawa oleh gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa dia? Yang pertama, tauhid yang bersih daripada syirik. Sebenarnya sebut tauhid memang dia dah bersih daripada syirik dah pun. Okey. Sebab perkataan tauhid itu ialah lawan kepada syirik. Yang kedua, menyerang segala bentuk perkara yang disebut sebagai bid'ah dalam agama. Dua benda ni sensitif pada zaman itu sampailah kepada zaman sekarang, dan juga menjadi sebab berlakunya pertembungan antara agamawan di negara kita. Tak dapat dinafikan benda tu. Okay. Halal dan haram diambil daripada sumber Al-Quran dan hadis. Adapun cakap ulama hendaklah dikaji dahulu. Ini agenda yang dibawa, dan ini yang disebut oleh tuan guru dalam buku dia ni. Lalu mereka membuka peluang ijtihad dengan seluas-luasnya. Maknanya mereka membuka peluang untuk ijtihad, melihat kepada ruang dan suasana masyarakat pada waktu itu, menentang sekeras-kerasnya ziarah kubur orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali, dan menganggap perkara ini adalah membawa kepada syirik. Ini yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini yang digagaskan oleh beliau. Okay. Dan kalau tuan-tuan rasa ralak dengan apa yang saya sebut, yang dalam masjid ni mungkin okey, yang dalam live mungkin ada yang dah meletup kot. Okay. Cuma nak sebutnya, apa yang saya sebut ini ialah ulangan balik daripada kuliah yang ditulis ataupun yang dicakapkan oleh tuan buku ini. Tuan-tuan boleh tengok potongan video yang cukup banyak, cerita tentang Al-Wahhabiyah dengan penuh mu'tadil, dengan penuh adil, bukan dengan penuh propaganda dan penuh prasangka, bukan. Okay. Dia sebut sini, menyerang sekeras-kerasnya ziarah kubur orang yang dianggap sebagai wali, dan menganggap perkara ini boleh membawa kepada syirik. Boleh membawa kepada syirik, kecuali menziarahi kubur untuk mengambil iktibar kepada hari akhirat, bukan untuk berdoa meminta daripada si mati atau bertawassul melalui orang yang sudah mati. Ini yang disebut oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dalam buku dia. Okay. Dia kata mazhab yang dikatakan Wahabi ini, apa yang diorang bawa? Diorang larang ziarah kubur dengan tujuan bertawassul, meminta pertolongan dengan si mati dalam kubur. Adapun ziarah kubur untuk mengambil iktibar supaya kita ni mengingati akhirat, mengingati hidup kita yang sementara di dunia ini, itu dibenarkan. Okay. Jadi orang yang kata golongan ini larang ziarah kubur, dia ambil sekerat. Bukan larang ziarah kubur. Larang ziarah kubur untuk tawassul yang dekat kepada syirik, yang juga menyerupai bid'ah. Itu yang disebut. Adapun ziarah kubur secara umum, ianya dibenarkan. Okay. Kemudian apa lagi yang disebut sini? Apabila mereka menguasai Mekah dan Madinah, mereka terus bertindak merobohkan bangunan-bangunan yang didirikan di kubur-kubur para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in rahimahumullah, dan di tempat-tempat sejarah yang dipuja secara melulu. Ini yang disebut oleh penulis ni. Okay. Dan memang tak pelik pun kalau saya baca yang ni, memang orang akan tala kepada penulis kitab ni pun mazhab Wahabi jugalah. Okay. Itu benda yang dah lama dah pun. Okay. Cuma nak sebutnya ialah, ini ialah benda-benda yang jelas. Tidak ada lagi kesamaran pada apa yang diterangkan. Menentang perayaan seperti Maulid dan sebagainya yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengemukakan beberapa pendapat yang lebih keras daripada Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Itu yang disebut oleh penulis. Dia kata pendapat yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kadang-kadang lebih keras berbanding yang dibawa oleh Imam Ahmad dan juga yang dibawa oleh Ibn Taimiyah. Kesemua mereka yang tersebut di atas adalah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay. Tuan-tuan dengar kata-kata ni, terutama yang live ni. Okay. Kesemua mereka yang tersebut di atas adalah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang disebut dalam buku Mukhtasar Mazhab Akidah dan Firqah Umat Islam yang ditulis oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Sekarang dah Tan Sri kan? Tan Sri Tuan Guru. Okay. Muka surat 41. Saya kena sebut macam ni sebab apa? Sebab nanti orang buat bola tanggung pada saya pula. Okay. Saya kena sebut sebab ini tuan buku yang tulis. Dia kata kesemua mereka yang tersebut di atas adalah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau nak angkat buku pun boleh. Okay. Benda ni ada. Okay. Tercatat. Dia kata semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang berlaku di tempat kita,
Wahabi itu terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang kita selalu dengar. Itu yang kita selalu dengar. Okey. Tapi yang dalam buku ni kata, kesemua mereka ini ialah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam erti kata lain, tak kafir lah. Dalam erti kata lain, tak kafir. Okey. Walaupun terdapat pertelingkahan dan kekhilafan yang keras dan tajam di antara satu sama lain. Okey, itu yang kita boleh tengok. Tetapi pertelingkahan itu tidaklah melibatkan perkara-perkara yang berhubung dengan dasar-dasar akidah. Tak sampai kepada usul akidah. Walau bagaimanapun, kadang-kadang telah membawa kesan-kesan yang tidak baik dalam hubungan di kalangan umat Islam, sehingga berlaku tuduh-menuduh di antara satu sama lain dengan sebutan-sebutan yang terkeluar daripada hakikat yang sebenar. Tuan-tuan boleh dengar, tuan-tuan boleh tengok apa yang disebut oleh penulis buku ini yang sudah menjadi tokoh yang besar. Walaupun mungkin ada orang tak setuju dengan dia, ada orang yang setuju, ada orang yang dia tak setuju tapi dengar nama ni jadi kena setuju juga. Ada juga orang yang macam tu. Bila mana dia tahu, oh kawan ni yang sebut, jadi kena setuju. Sebab kawan ni pun kita sayang juga. Okey. Jadi yang dia sebut dalam ni, dia kata semua itu ialah tuduh-menuduh, pertelingkahan yang akhirnya menjadi tajam dan keras sehingga ianya terkeluar daripada hakikat sebenar. Digambarkan seakan-akan lebih dahsyat dan bahaya daripada Syiah. Ini yang keluar daripada mulut sebahagian penceramah, menggambarkan lebih bahaya pada Syiah. Bahkan ada yang mengatakan golongan yang digelarkan Wahabi ini ialah golongan yang menghalalkan darah orang yang tidak sependapat dengannya. Itu keluar. Itu ada satu orang duk sebut. Tak tahulah dia ambil pada mana. Dia kata ada satu orang yang dia tuduh sebagai Wahabi ini ialah orang yang telah menghalalkan darah. Wallahu alam, setiap cakapan itu perlukan bukti. Kalau ada mesej, tunjuk mesej tu. Kalau ada WhatsApp, tunjuklah WhatsApp tu. Jangan duk cakap atas angin macam tu saja. Okey. Itu boleh jadi fitnah dan itu boleh membahayakan zikir-zikir selawat yang anda duk buat dan mengharapkan pahala untuk mati nanti. Duk harap dapat pahala, akhirnya mati habis kepada orang-orang yang kita tuduh saja. Okey. Tengok apa yang dia sebut. Seperti menuduh dan salah anggapan terhadap Asy'ariyah dan Maturidiyah bahawa sifat-sifat Allah yang dibilang dan disebut dalam pengajian itu sahaja. Ini yang dia sebut pada kita ialah tentang apa yang dilakukan oleh sebahagian golongan yang ekstrim bagi Wahabi ini. Maknanya dia orang kata Asy'ariyah Maturidiyah ni hanya menghadkan sifat Tuhan itu hanya pada 20. Padahal semuanya beriman kepada sifat-sifat ketuhanan dan kesempurnaan yang layak bagi Allah yang tidak boleh dibanding dengan makhluk. Di pihak ini pula menuduh golongan salaf dan Wahabi itu adalah musyabbih. Ini yang Tuan Guru duk tulis. Okay. Dan inilah yang duk berlaku, yang tak selesai sampai sekarang ni. Yang tak selesai sampai sekarang ni benda ni lah. Okay. Ini antara benda yang orang kata apa, yang kita kena tahu dan yang kita kena sedar. Saya nak sebut berulang-ulang kali. Minta maaf malam ni kuliah saya terpaksa kena sebut nama Tuan Guru banyak kali sikit. Sebab orang tahu, supaya orang tahu saya sedang membaca buku orang yang disegani. Kalau anda tak setuju dengan orang ni, anda berani kutuk dia, tu bab anda dengan dia lah. Okay. Cuma saya nak kata dia orang yang ada kedudukan di negara kita. Okay. Dia kata di pihak Wahabi menuduh Asy'ariyah dan Maturidiyah menghadkan sifat Tuhan hanya 20. Di pihak Asy'ariyah dan Maturidiyah yang melampau, mereka mengatakan, ini muka surat 42, perenggan yang paling atas. Okay. Dia kata apa? Dia kata di sini, di pihak ini pula, iaitu di pihak Asy'ariyah, menuduh golongan salaf dan Wahabi itu adalah musyabbihah. Ini gelaran yang dilemparkan, menyamakan Allah dengan makhluknya. Musyabbihah itu dalam kurungan dia letak menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal mereka semuanya beriman bahawa tiada seumpama dan sepertinya. Semua sangat harmoni. Tulisan ini ialah tulisan yang sangat harmoni untuk mengangkat perpecahan, untuk mengangkat perpecahan. Saya nak sebut sini apa yang saya sebut pada malam ni, apa yang saya kongsi kepada tuan-tuan puan-puan yang live terutamanya. Okay. Bukanlah untuk menjadikan anda lepas pada ni rasa gusar dengan apa yang anda pegang, bukan. Tapi janganlah terikut dengan propaganda golongan-golongan yang ekstrim di mana-mana pihak. Sama ada di pihak yang menisbahkan diri dia sebagai Wahabi, dan saya rasa tak ada orang pun yang menisbahkan diri dia kepada Wahabi. Sebab nanti kita akan sebut Wahabi yang sebenar itu siapa rupanya. Okay. Dan golongan yang mengatakan mereka itu Asy'ariyah dan Maturidiyah,
Jangan terlajak sangat sehingga menuduh musyabbihah, sebab musyabbihah bukan yang di sini. Itu ialah kumpulan yang lain. Okay. Perlu difahami bahawa perbezaan pendapat dan pentafsiran itu ialah kerana perbezaan fahaman dalam mentafsirkan nas yang sama, dan kadang-kadang kerana perbezaan masa dan tempat serta cabaran yang dihadapi dan keperluan hajat untuk menghadapi cabaran yang berlainan. Okay, ini yang disebut oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awan dalam buku ni. Dia kata perlu difahami bahawa perbezaan pendapat yang berlaku ini dan penafsiran yang berbeza ini kerana berbeza pandangan dalam mentafsirkan nas yang sama, dan kadang-kadang berbeza masa dan tempat serta cabaran yang dihadapi dan keperluan hajat untuk menghadapi cabaran yang berlainan. Fasa masa Asy'ariyah dan Maturidiyah lain, fasa masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ni lain. Mudah-mudahan dengan kemudahan kitab-kitab rujukan dan kemudahan hubungan yang ada di zaman mutaakhir ini, dihidupkan semula persefahaman dan masa tidaklah dihabiskan untuk pertelingkahan sesama sendiri. Ini antara nasihatlah. Okay. Tetapi lebih baik ditumpukan untuk menghadapi masalah pokok yang melanda umat Islam dan menentang musuh yang sebenar. Ini memang agenda yang dibawa oleh penulis buku. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awan memang dia tak nak elaborate benda ni panjang-panjang, dan dia sebut kita harus tahu dan harus sedar kepada perkara yang lebih utama. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Banyak tu saja yang Wahabi. Okey. Sekarang saya nak sebut yang saya cari sendiri. Okey. Yang saya cari sendiri ni bukan nak tuduh orang pun. Okey. Saya nak baca yang ni, saya ambil daripada satu kitab. Kitab ni memang ditulis di Arab Saudi lah. Okey. Kalau tuan-tuan rasa kitab ni nak tolak tepi, itu masalah tuan-tuan. Cuma saya nak kata ini ialah fakta. Kitab yang ditulis ada satu orang ulama daripada Arab Saudi, iaitu Dr. Muhammad Ash-Shuwair. Dia tulis satu kitab risalah, nama dia Tashih Khata' Tarikhi Haula al-Wahabiyah, pembetulan kepada kesilapan tarikh berkenaan dengan golongan Wahabi. Saya baca sikit saja. Okey. Faman hiyal wahabiyatul fasidatu idzan. Siapakah Wahabi yang teruk yang dimaksudkan itu? Annahal atiyah min shimalil ifriqi wa nasya'tuha fil qarni tsani al-hijri wa za'imuha Abdul Wahhab Rustum wa huwa ibadil madhhab kharijiyul mu'taqad. Okay. Kata Dr. Muhammad Shuwair hafizahullah ta'ala, dia kata yang dimaksudkan dengan Wahabi yang sesat, Wahabi yang tak betul ini ialah satu kumpulan yang keluar di timur Afrika, yang mana dia telah keluar pada kurun kedua hijrah. Kurun kedua hijrah ni ialah zaman Imam Syafi'i hidup lagi, zaman Imam Malik hidup lagi, yang telah diketuai oleh satu orang yang bernama Abdul Wahhab bin Rustum. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan puan-puan tengok, okey, yang orang tuduh Wahabi ini dikatakan ketua dia ialah Muhammad bin Abdul Wahhab yang bergabung dengan Ibn Saud. Okey. Nisbah Al-Wahabi itu pergi kepada ayah dia, Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan nama dia. Nama dia Muhammad. Sepatutnya kumpulan ini, yang kalau kita nak kata kepada yang di Saudi itu, kita tak boleh kata Wahabiyah, sebab itu bukan tuan dia. Tuan dia nama Muhammad. Sepatutnya gerakan itu digelar dengan Muhammadiyah sepatutnya. Okay. Macam yang di Indonesia tu Muhammadiyah. Okay. Tapi Muhammadiyah Indonesia tu isu lain. Okay. Cuma nak sebutnya sini ialah satu benda yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Adapun penisbahan Wahabiyah kepada Muhammad bin Rustum, ianya tepat. Sebab apa? Sebab nama tuan yang buat benda ni pun Abdul Wahhab. Betul lah. Nak nisbah tu betul. Okay. Muhammad bin Rustum ini satu orang yang berasal daripada Afrika, bermazhab Ibadi. Ibadi ini ialah salah satu mazhab pecahan daripada Khawarij. Pecahan daripada Khawarij. Okay. Waqad afada wa ajada Dr. Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuwair fi tabyin hadzal khata' al-jasim. Dan ini telah disebut oleh Dr. Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuwair hafizahullah taala dalam kitab beliau. Fi ahadil ayyam kuntu fi dhiyafah ahadul asatidhah bi ihdal jami'atil maghribiyah. Kata yang tulis buku ni, yang tulis buku Tabyin Tashih Khata' Tarikhi Haula al-Wahabiyah, dia kata satu hari
aku pernah pergi ke rumah tok-tok guru di negara Maghribi. Okey. Wa armuzu lahu, dan aku telah berbincang dengan satu orang tokoh di sana, Dr. Abdullah. Nama seorang ulama di Maghribi itu. Dia tak sebut Abdullah apa, sebab Abdullah ni ramai. Wa fi jilsah bi maktabatihi darat ahadith syatta. Dalam aku duduk bersama dengan Dr. Abdullah itu, aku dah bincang berkenaan isu silap faham Wahabi ini. Okay. Kata Dr. Abdullah, saya ringkaskan, saya tak nak baca yang panjang-panjang tu. Okay. Kata Dr. Abdullah, dia kata fatwa kesesatan Wahabi ini telah dikeluarkan oleh satu orang tokoh ulama Maghribi yang bernama Al-Wansharishi. Lebih kuranglah nama dia pelik sikit. Okay. Yang mana Al-Wansharishi rahimahullahu ta'ala telah mengeluarkan fatwa sesatnya golongan Wahabi ini. Dan Al-Wansharishi, ianya ialah satu orang ulama yang hidup pada tahun 900 Hijrah lebih. Fatwa sesat Wahabi. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab dia lahir bila? 1000 Hijrah lebih. Tak lahir lagi fatwa sesat dah keluar dah. Tuan-tuan boleh nampak dekat mana pincang dia tu. Okay. Sebab yang ditulis oleh Al-Wansharishi itu bukan merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi, tapi merujuk kepada Abdul Wahab bin Rustum di Shimal Ifriqi ataupun di Timur Afrika. Maknanya fatwa tu ialah nak sesatkan kumpulan yang lama. Yang ni ialah pecahan kepada Ibadi, pecahan kepada Khawarij. Khawarij paling atas. Di bawah Khawarij ni ada banyak pecahan, salah satunya ialah Ibadiyah. Bawah Ibadiyah ni dia ada satu kumpulan ekstrim nama dia Wahabiyah. Wahabiyah sini tarik pergi ke kurun 1000 Hijrah. Maknanya fatwa-fatwa yang sesat yang ulama keluarkan pada kurun selepas pada tu. Maknanya yang dikeluarkan pada kurun 300, 400, 500, 600, 700, 800 sampai 900 yang ditulis oleh Al-Wansharishi rahimahullahu taala, salah seorang ulama di Maghribi. Semua fatwa ini telah dipropagandakan untuk diletakkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang tak ada kena-mengena pun dengan cerita asal itu. Okay. Itu yang berlaku di tanah Arab. Okay. Saya cerita pada tuan-tuan. Okay. Yang berlaku di tanah Melayu, apa cerita pula? Okay. Yang berlaku di tanah Melayu ini, gelaran Wahabi juga digunakan, dan gelaran Wahabi itu diletakkan dalam kedudukan negatif, tidak diletakkan dalam kedudukan yang positif. Sebab kebanyakan orang yang bercakap tentang Wahabi di Malaysia ni ialah golongan yang nak menyatakan benda tu tak betul. Berbeza dengan sebahagian orang yang nak bercakap dengan dasar beri fakta. Okay. Yang berlaku di tanah Melayu kita ini, golongan-golongan Wahabi bukanlah pengikut kepada Muhammad bin Rustum, bukan juga pengikut kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Okay. Kebanyakan golongan-golongan Wahabi yang diwahabikan di tanah Melayu ini, golongan-golongan yang diwahabikan di tanah Melayu ini, mereka tidak terkesan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka terkesan kepada pembaharuan yang dibawa oleh Jamaluddin Al-Afghani dan juga Muhammad Abduh di Mesir. Yang mana kalau kita tengok yang dibawa oleh Dr. Burhanuddin Helmi, kalau saya tak silap, beberapa orang lagi lah, saya tak ingat nama dia. Cuma tokoh-tokoh pembaharuan, dan banyak di tempat kita ni, terutamanya belah utara, di Gunung Semanggu, di Perak apa semua. Mustafa Abdul Rahman, ini antara tokoh pembaharuan. Dan sampai yang last di Perlis yang dibawa oleh Syekh Nur As-Sururi, itu yang last. Okay. Itu bukan Jamaluddin Al-Afghani, itu pembawakan lain. Cuma mereka juga ditemplak dengan gelaran yang sama, termasuk Profesor Hamka, termasuk Zabak, seorang pendeta yang tak ada kena-mengena pun dengan agama. Dia satu orang pengkaji dalam bahasa dan budaya Melayu, pun dia kena bila mana dia menulis perangai bergantung kepada diri sendiri. Cuma yang paling panas sekali ialah yang berlaku kepada Hamka, sehingga dia menulis satu risalah ataupun satu surat yang akhirnya jadi buku yang menjadi kenang-kenangan kita hari ini, Teguran Suci dan Ikhlas kepada Mufti Johor. Sebab dia dikenakan tuduhan Wahabi. Okay. Dan kita boleh baca argumen-argumen yang dibawa oleh Hamka dalam tu. Kebiasaannya Wahabi di Malaysia ini hanyalah golongan yang tidak mahu bersama dengan amalan arus perdana Melayu. Itu saja. Maknanya mereka tidak mahu terlibat dengan talqin, tak mahu terlibat dengan tahlil, tak mahu terlibat dengan kunut, dan mereka tidak mengamalkan bismillah secara jahar dalam solat diorang, dan tidak mengamalkan kunut dalam subuh. Dan itu bukan pembawakan Muhammad bin Abdul Wahab sahaja, itu ialah pembawakan
dalam mazhab-mazhab akidah ataupun mazhab-mazhab fiqh yang lain. Cuma bila mana berlaku pertembungan dengan arus perdana, gelaran yang sama diletakkan yang berlaku kepada Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Okey. Jadi saya rasa apa yang saya sebut pada malam ni rasanya boleh clear lah kot, boleh nampak. Okey. Kat mana yang tak betul tu? Okey. Dan di Malaysia ini bila mana sebut Wahabi, macam saya sebut tadi, ianya bukan satu benda yang positif dalam kefahaman kebanyakan orang, ianya digambarkan sebagai satu benda yang tak betul. Dan macam-macam lah hujah yang dibawa. Sama ada orang nak jawab balik ke, saya tak tahulah. Tapi saya dah sebut daripada sumber-sumber yang jelas dalam bab ni. Dan saya bawa kata-kata tokoh yang saya rasa agak sukar untuk diganggu-gugat, iaitu buku Tuan Guru ni lah. Okay. Sebab bukan saya bawa daripada buku Saudi apa semua, bukan. Ini buku yang ditulis oleh beliau. Melainkan orang yang tak berpuas hati, dia akan meletakkan cop yang sama kepada si penulis buku ini, iaitu Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Benda yang sama pun mungkin akan kena pada beliau. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya ianya ialah silap faham yang dipropagandakan, yang menambahkan lagi kecelaruan dan perbalahan di kalangan orang Islam secara keseluruhannya, bukan hanya di tanah Arab tapi juga di tempat kita dan keseluruhan dunia Islam. Tidak sunyi daripada pertembungan Wahabi dan lain-lain kumpulan lah, terutamanya kumpulan-kumpulan yang ekstrim ataupun kumpulan-kumpulan yang telah difatwakan sesat. Biasanya pun kalau dia bertembung, dia akan gelar golongan yang tak betul, golongan yang dia tak puas hati tu dengan Wahabi. Contohnya bergaduh antara tarikat, geng-geng tarikat apa semua. Biasanya kalau kita betul, kita pun akan kena tuduhan Wahabi yang samalah. Maknanya Wahabi itu biasanya lah golongan yang tidak mahu mengikut amalan arus perdana, yang mana amalan itu masih lagi ada perbahasan yang boleh kita bahas secara akademik. Saya tak nafikan benda tu, walaupun dia dah jadi arah darah daging orang kita nak buat benda tu. Okey. Selesai untuk mazhab Wahabi, tak tahulah apa jadi dalam live, saya tak tahu apa cerita. Cuma nak sebutnya ialah ini ialah benda yang tuan-tuan kena tahu dan tuan-tuan kena sedar. Tuan-tuan tak puas hati boleh cari buku-buku lain. Okey. Tapi saya rasa buku ni lah buku yang paling pertengahan. Sebab ditulis oleh satu orang tokoh yang jelas jasanya kepada Islam dan hubungan-hubungan luar. Walaupun ada orang tak setuju, saya tak nafilah benda tu, ada orang tak setuju dengan tuan punya buku ni. Mungkin saya pun sedia akan dibabitkan dengan isu-isu lain bila mana baca buku ni. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya itu ialah satu propaganda yang telah tarik masa kita banyak untuk mencari benda-benda yang lebih berfokus lagi. Sepatutnya kita sama-sama orang kata apa, menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan juga mempelajari orang kata apa, isi Quran dengan lebih baik, dan benda tu benda yang tidak ada khilaf padanya. Tapi bila mana kita sebut benda ni, dia akan jadi sensitif lah. Terutamanya saya rasa lah, antara benda yang menjadi sebab benda ni akan berulang selalu ialah adanya setengah golongan yang agak alergik dengan mendengar perkataan bid'ah itu. Okey. Saya tak nafikan ada orang yang dia bila dengar perkataan bid'ah tu, dia rasa macam benda tu benda yang pedih dan tajam. Pertama, tuan-tuan kena tahu, bid'ah ini ialah benda yang Nabi sebut. Bukan kita di Perlis saja sebut, bukan di Saudi saja sebut. Dan tuan-tuan kena tahu, Arab Saudi tu pun sekarang mereka tidaklah mengikuti sangat apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, terutamanya di kalangan pemerintah dia orang. Ulama dia orang mungkin ikut. Dan tuan-tuan kena tahu, Muhammad bin Abdul Wahhab ni, dia punya kerabat-kerabat dia, keturunan-keturunan dia telah berpindah dan duduk di Qatar hari ini. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Amir Qatar ni ialah kalau macam kita di Malaysia ni yang di Pertuan Agong lah. Okay. Al-Amir Qatar tu Syekh Tamim Al-Thani, kalau saya tak silap nama dia. Okay. Syekh Tamim bin Hamad tu, itu ialah keturunan Muhammad bin Abdul Wahhab yang jadi pemerintah di Qatar. Tuan-tuan pergi ke Doha, kalau ada duit lah, pergi ke Doha, ibu negara Qatar, Arab panggil Dauhah lah, kita Melayu panggil Doha. Masjid negara di Qatar ni nama apa? Macam kita masjid negara lah. Masjid negara dia nama Masjid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, nama masjid negara dia. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahhab ni ialah keturunan Bani Tamim yang disebut dalam hadis Nabi, yang akan membantu Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Saya bukan nak pro, tapi itu ialah hakikat yang pahit untuk ditelan oleh sebahagian orang.
Tapi itulah kebenaran yang tuan-tuan kena tahu. Yang duk jaga Qatar tu ialah keturunan Bani Tamim dan keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Negara yang kecil je Qatar ni, tuan-tuan, tak besar pun. Negara yang KPDNKK paling tertinggi di dunia. Negara yang kaya lah, mengatasi negara-negara kaya yang lain. Kalau kita tengok sekarang ni, Qatar berada pada kedudukan yang pertama. Pendapatan rakyat dia paling tinggi berbanding orang lain. Jutawan paling ramai duduk situ. Orang-orang muda dah kaya. Dan 1,100 orang daripada 6,000 rakyat Qatar ialah orang yang dalam bank dia ada 1 juta US dollar. Itu benda biasa. Kaya lah. Yang kata Wahabi tu situ lah. Kalau orang kata Wahabi kaya tu, betul lah, memang dia kaya pun, tak dapat dinafikan. Cuma jangan dibakulkan semua sekali. Bacalah fakta dengan lebih banyak. Dan saya rasa isu ni ialah isu yang akan diulang-ulang selalu dan memang tak akan semua orang boleh terima. Jadi masa yang ada ni saya nak baca sikit kumpulan yang keempat. Al-Wahabiyah tu diselit dalam risalah ni. Tujuan dia ialah untuk kita faham isu sebenar. Sekarang kita masuk kepada kumpulan yang keempat, nama dia Syiah. Syiah ni agak panjang perbahasan dia, sebab penulis ni dia bahagikan kepada beberapa kumpulan. Kita tengok. Menurut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari di dalam kitabnya Maqalat Islamiyin dan Asy-Syahrastani di dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, Syiah ialah nama yang diberi kepada mereka yang mendakwa sebagai pengikut Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu dan menganggapnya lebih daripada para sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Mereka lahir menjadi suatu aliran pemikiran atau mazhab selepas berlakunya ketegangan yang terjadi ekoran peperangan antara Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan syahidnya Ali radhiyallahu anhu dan syahidnya cucu Nabi Sayyiduna Husain radhiyallahu anhu yang dibunuh dengan zalim di Karbala. Peristiwa yang kejam dan dikutuk oleh seluruh umat tanpa mengira mazhab Sunni, Syiah dan Khawarij. Wafatnya angkatan pertama di kalangan Ahlul Bait radhiyallahu anhum, maka lahir pula di kalangan mereka pandangan-pandangan yang tersendiri berhubung dengan akidah dan syariat. Ini definisi kepada Syiah. Di antaranya mereka yang berpendapat bahawa kepimpinan negara menjadi salah satu daripada rukun dan prinsip Islam. Ini usul akidah Syiah. Sebab tu di sisi Syiah dia ada rukun Islam, dia ialah al-wilayah. Selain daripada mengucap 2 kalimah syahadat, al-wilayah ni maksudnya kena ada negara, kena ada tempat. Tidak harus kepada Nabi menyebarkannya dan menyerahkannya kepada umat semata-mata. Dan imam itu bersifat maksum. Ini kepercayaan dalam kelompok Syiah. Imam-imam daripada kalangan Ahlul Bait, khususnya imam yang 12 itu, mereka itu maksum. Mereka ada essence of God, iaitu mereka ada sifat ketuhanan, boleh memperkenankan doa, boleh mengabulkan hajat. Mereka berpendapat bahawa kedudukan Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu sebagai orang yang layak menjadi khalifah bukannya dengan syura sahaja. Sebab di sisi Syiah mereka mengatakan Ali itu telah dilantik jadi khalifah secara nas. Maknanya ada nas Nabi sebut. Tetapi berdasarkan nas kepada nas secara jali, terang dan khafi, tersembunyi, nas yang jali di antaranya ialah sabda Rasulullah SAW. Maknanya dia orang dakwa ada nas yang jelas, man kuntu maulahu fahadha aliyya maulahu. Ini dikatakan hadis Nabi lah. Artinya siapa yang jadikan dia atau siapa yang jadikan dia sebagai tuan, pemimpin, maka inilah Ali yang dijadikan tuannya. Ini yang dikatakan nas. Ali bin Abi Talib ini perlu menjadi khalifah melebihi daripada Abu Bakar. Dan sabda Rasulullah SAW yang lain, aqdakum aliyya, artinya orang yang paling layak menjadi hakim di kalangan kamu ialah Ali. Seluruh umat Islam tetap yakin kepada kelebihan yang disebut di dalam hadis tersebut. Tetapi perbincangannya dalam menentukan Ali radhiyallahu anhu secara khusus dengan menafikan ketokohan yang lain daripada menjadi khalifah. Maknanya nak sebut sini, Syiah dia akan cenderung kepada Ali. Bahkan mereka akan mungkin merendahkan sahabat yang lain. Bahkan pecahan Syiah ni ada yang mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain, menuduh sahabat-sahabat lain sebagai zalim kerana telah mengambil tampuk khalifah, dan tidak memberikan kepada Ali
radhiyallahu anhu. Seluruh umat Islam tetap yakin kepada kelebihan yang disebut dalam hadis tersebut, tetapi perbincangannya dalam menentukan Ali radhiyallahu anhu secara khusus dengan menafikan ketokohan yang lain itu tidak patut. Nas yang khafi, tadi nas yang jali, nas yang jelas. Ni nas yang khafi dikatakan petanda kepada Ali itu ialah khalifah selepas daripada Rasulullah. Antaranya ialah Rasulullah SAW pernah menghantar Ali radhiyallahu anhu untuk membaca surah Al-Bara'ah kepada jemaah haji, bukannya Abu Bakar. Ini antara nas yang khafi yang disebut oleh Syiah. Oleh itu maka mazhab Syiah berpendapat bahawa kepimpinan negara Islam mestilah diserah kepada Ali radhiyallahu anhu dan keturunannya. Melantik orang lain bererti merampas hak dan melantik orang yang kurang kelayakan, bahkan ada di antara mereka yang melampau sehingga mengatakan zalim dan kafir kepada sahabat. Okay. Jadi itu secara umum yang kita boleh tengok. Pada awalnya kemunculan mazhab Syiah kerana ijtihad hukum fiqh siasi ataupun politik Islam dalam perkara perlantikan khalifah atau ketua negara sahaja. Isunya ialah isu politik, berubah menjadi isu akidah. Sebab tu kalau kita tengok, orang yang awal menyebabkan berlaku kekeliruan ini ialah satu orang yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni satu orang daripada Yaman. Dia ni Yahudi, masuk Islam, dan dia telah membuat kucar kacir sehingga berlakunya perkara yang lebih serius, iaitu keluarnya kelompok yang disebut sebagai Syiah. Ketika mana Ali bin Abi Talib dilantik menjadi khalifah menggantikan Uthman bin Affan yang telah dibunuh itu, maka dia telah datang dalam majlis bai'ah, nak bai'ah Ali ni. Dan pada waktu tu umat Islam dah berpecah pada dua, ada yang pro pada Muawiyah, ada yang pro kepada Ali, dan sahabat pun macam tu, ada yang pro pada Muawiyah, ada yang pro pada Ali. Dan Abdullah bin Sabah ni, dia bukan sahabat, dia datang kemudian, dia masuk dalam majlis tu dan dia telah sebut satu perkataan, anta ilah, kamulah Tuhan kami. Dia sebut kepada Ali bin Abi Talib. Sebab tu kelompok Syiah yang awal disebut dengan Syiah Sabaiyah, kemudian disebut dengan Kaisaniyah dan macam-macam lah. Okay. Saya baca sikit lagi sementara nak tunggu kepada Isyak ni. Kita tengok kekhilafan berlaku kerana ketegasan mereka bahawa kelayakan kepada Ahlul Bait mestilah daripada kalangan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpandangan khalifah itu mesti daripada kalangan Ahlul Bait. Selepas berlakunya pembunuhan dan peperangan, tiba-tiba mereka yang menentang memerintah negara mengambil tindakan yang zalim terhadap zuriat Rasulullah SAW kerana takut kepada pengaruh mereka dan simpati umat Islam kepada mereka. Tindakan yang ditentang oleh para ulama, sahabat dan tabi'in, sehingga ada di kalangan ulama dibunuh seperti Abdullah bin Zubair dalam isu ni. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu salah seorang tabi'in, dan Abdullah bin Zubair bukan tabi'in, dia sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, dan lain-lain daripada kalangan para sahabat. Dan Sa'id bin Jubair juga telah dibunuh dalam isu ni di kalangan tabi'in. Bahkan semua para ulama mazhab Ahlus Sunnah yang menentang kezaliman itu ditindas. Seperti Imam Abu Hanifah dipenjara sehingga mati, Imam Malik diperlakukan, Imam Asy-Syafi'i juga Imam Ahmad dan lain-lain diseret dengan zalim, padahal mereka bukan daripada mazhab Syiah dari segi politik dan fiknya. Maknanya kelompok pada waktu tu mereka telah menggunakan, orang kata apa, isu Ali ni untuk mengheret imam-imam yang dulu. Dah isyak ke? Okey, kita pergi laluan azan dulu.
Okey, kita sambung sikit lagi apa yang disebut. Okey. Jadi kerana isu politik yang berlaku di zaman itu antara Ali dan Muawiyah sehingga membawa kepada pertumpahan darah, sehingga membawa kepada kebangkitan Khawarij, Syiah, dan berlaku setelah sampai kepada pembunuhan sahabat tabi'in, sampailah kepada pembunuhan Ali bin Abi Talib sebagai khalifah pada waktu itu, yang mana telah dibunuh oleh satu orang tabi'in. Jadi itu benda yang kita boleh tengok apa sebab berlakunya benda ni. Ianya berasal pada isu politik dan akhirnya menjadi kepada isu akidah. Okey. Jadi insya-Allah untuk minggu depan kita akan tengok pecahan-pecahan yang dibawa oleh penulis buku ni tentang Syiah, kumpulan-kumpulan dia dan juga Syiah semasa. Dan alhamdulillah rasanya kita berpada situ je untuk kali ini. Moga Allah Taala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum ada tu saya terlupa. Ada orang tanya dalam live, buku ni tahun bila? Buku ni tahun 2020. Buku ni baru dicetak, bukan fatwa lama, okey, fatwa baru. Okay. Jadi kita boleh tengok benda tu lah. Bagi yang nak beli boleh berurusan dengan, boleh cari dalam internet pun ada. Okey. Setakat tu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.